Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah saya akan membentangkan bab 5 iaitu gerakan, konsep inersia dan juga momentum. Okey, jadi yang pertama saya akan masuk dulu untuk konsep inersia. Slide ini saya ambil daripada Ustaz Akila. Ustaz Akila berikan kepada kita dalam Google Classroom. Jadi siapa yang nak tengok balik slide ini nanti boleh buka dekat dalam Google Classroom. Baiklah, konsep inersia. Okay, di sini ada satu situasi iaitu semasa kita menaiki bas dan terpaksa berdiri, badan kita akan terhumban ke hadapan. Apabila bas tersebut berhenti dengan tiba-tiba, badan kita akan terhumban ke belakang pula apabila bas yang pegun bergerak ke hadapan secara tiba-tiba. Fenomena ini dikenali sebagai inersia. Baiklah, kita akan tengok apakah maksud inersia. Inersia maksud definisinya ialah kecenderungan sesuatu objek untuk mengekalkan keadaan asalnya sama ada dalam keadaan pegun atau bergerak. Kita dapat dua jenis inersia, iaitu yang pertama inersia pegun dan yang kedua inersia gerakan. Inersia pegun adalah objek menentang sebarang perubahan terhadap keadaan pegunnya. Inersia gerakan pula adalah kecenderungan objek yang bergerak menentang daya yang cuba menukar hal laju atau arah gerakannya. Okey, maknanya inersia pegun ni kecenderungan objek untuk kekal pegun dan inersia gerakan kecenderungan objek untuk kekal bergerak. Sesuatu objek yang pegun akan terus bergerak dalam keadaan pegun, objek yang bergerak akan terus bergerak kecuali dikenakan daya luar. Okey, pengertian konsep inersia. Inersia merupakan sifat semula jadi sesuatu objek untuk menentang sebarang perubahan keadaan asalnya sama ada dalam keadaan pegun atau sedang bergerak. Jika sesuatu objek dalam keadaan rehat, objek itu cenderung untuk berkeadaan rehat kecuali ada daya yang menggerakkannya. Sama juga jika suatu objek sedang bergerak pada laju malar, objek itu akan terus bergerak kecuali ada daya lain yang bertindak ke atasnya. Okey, kita tengok hubung kait iaitu faktor inersia iaitu jisim. Okay, kita dapat menolak sebuah basikal dengan mudah, tapi agak sukar untuk menolak sebuah lori kerana jisim yang lebih besar mempunyai inersia yang lebih besar, iaitu jisim basikal tu lebih rendah daripada jisim lori. Apabila jisim lori lebih besar, maka inersia pegunnya lebih besar berbanding basikal. Okay, contoh harian yang berkaitan dengan inersia adalah seperti berikut, iaitu batu yang besar sukar digerakkan kerana inersia pegunnya yang besar. Motorbot lebih mudah mengubah arah gerakannya daripada kapal besar kerana inersia motorbot adalah lebih kecil, iaitu inersia gerakannya adalah lebih kecil membanding kapal yang besar kerana jisimnya yang lebih kecil. Okey, apabila sebuah kereta yang sedang bergerak berhenti secara tiba-tiba, penumpang terhumban ke hadapan kerana inersia gerakan penumpang cuba mengekalkan keadaan gerakannya. Jadi apabila kereta bergerak, maka kita pun turut bergerak sekali kan. Jadi apabila kita berhenti, kita punya inersia gerakan yang sedang bergerak tadi cuba mengekalkan kedudukannya, maka menyebabkan kita terhumban ke hadapan. Okey, situasi kedua, apabila kita ambil gelas, boleh cuba ambil gelas, kita ambil kertas ataupun cardboard, lepas tu kita tarik duit shilling. Kita tarik kertas dengan cepat, maka duit shilling tu akan jatuh kerana inersia pegunnya cuba mengekalkan keadaan pegunnya. Okey, ada tips SPM. Ingat, faktor yang mempengaruhi inersia suatu objek ialah jisim. Semakin besar jisim, semakin besar inersia. Semakin kecil jisim, semakin kecil inersia. Jadi murid perlu faham inersia dan kesan inersia ke atas sesuatu objek. Kini ada beri contoh-contoh inersia pegun. Iaitu yang pertama tadi kertas, iaitu bila kita tarik kertas dengan laju, inersia pegun cuba mengekalkan keadaan asalnya, maka duit shilling akan jatuh. Situasi contoh kedua, apabila ada buku banyak-banyak, kita tarik yang tengah-tengah dengan laju, maka buku yang lain akan jatuh terus ke atas buku yang lain kerana inersia pegun cuba mengekalkan kedudukan asalnya. Ini pula contoh-contoh inersia gerakan. Itu contoh 3, apabila bas sedang bergerak berhenti secara tiba-tiba, penumpang akan terhumban ke hadapan. Inersia gerakan cuba mengekalkan keadaan penumpang yang sedang bergerak tadi, maka dia akan terhumban ke hadapan. Okey, contoh keempat, apabila kereta tiba-tiba ditekan breknya, kereta tidak dapat dihentikan serta-merta kerana inersia gerakan kereta yang sedang bergerak cuba mengekalkan keadaan asalnya. Okey, hubung kait antara jisim dengan inersia. Kuantiti inersia sebuah objek bergantung kepada jisim objek tersebut. Lebih besar jisim satu objek, lebih besar inersianya. Objek berjisim besar yang pegun lebih sukar digerakkan kerana inersia pegunnya yang besar.
objek, manakala objek berjisim besar yang bergerak lebih sukar dihentikan kerana inersia gerakan yang besar. Okay, tengok sini kita ada Bob dan ada adik ni. Jadi inersia pegun dan inersia gerakan Bob lebih besar daripada adik ni kerana jisim yang lebih besar. Bagi contoh, apabila kita cuba ayunkan Bob, lebih sukar kerana inersia pegunnya yang besar. Manakala kalau kita ayunkan adik ni pula mudah kerana inersia pegunnya yang lebih kecil daripada Bob. Tapi apabila Bob sedang berayun dan adik ni sedang berayun, lebih sukar pula kita nak hentikan Bob kerana kita pula lebih sukar untuk menghentikan Bob kerana inersia gerakannya yang besar jisim yang besar menyebabkan inersia gerakannya yang besar. Adik ni pula jisim yang kecil, maka inersia gerakannya kecil, maknanya mudah untuk kita hentikan adik ni. Itu situasi kedua. Sama juga dalam troli, lebih mudah untuk kita tolak troli yang kosong banding troli yang diisi dengan benda yang berat. Contoh bongkai antara jisim dan inersia. Lori yang penuh muatan mengambil masa yang lama untuk berhenti kerana jisim yang besar, maka inersianya lebih besar. Sekumpulan pelajar suka menolak sebuah bas kerana bas berjisim besar mempunyai inersia yang besar untuk mengekalkan keadaan pegunnya. Motorbot lebih mudah mengubah arah gerakannya berbanding kapal kontena kerana inersia bot lebih kecil kerana jisim bot lebih kecil berbanding kapal kontena. Jadi inersianya lebih kecil, inersia gerakannya lebih kecil. Kapal terbang pula mempunyai jisim yang besar, maknanya inersianya juga besar. Jadi kapal terbang perlukan landasan yang panjang untuk berlepas dan juga mendarat. Okey, untuk soalan tak apa, nanti kita akan teruskan. Okey, habis untuk inersia. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Kita akan sambung untuk 5.4 momentum. Apa itu momentum? Momentum apabila kemalangan jalan raya yang melibatkan lori dan kereta kecil, lazimnya kereta kecil akan mengalami kerosakan teruk. Mengapa? Kerana objek yang mempunyai jisim yang besar dan bergerak dengan hal laju yang tinggi dikatakan mempunyai momentum yang tinggi. Okey, momentum. Momentum, sesuatu objek ditakrifkan sebagai hasil darab jisim dengan hal laju. Kita ingat formula ni, iaitu momentum sama dengan jisim darab hal laju. Okey, baiklah. Semakin besar jisim objek, semakin besar momentum. Maknanya momentum berkadar langsung dengan jisim dan hal laju. Semakin tinggi jisim dan hal laju, maka semakin besar momentum. Yang keempat, objek yang pegun tidak mempunyai momentum kerana hal lajunya adalah sifar. Momentum diukur dalam unit sebagai kilogram meter per saat dan merupakan suatu kuantiti vektor. Kita boleh tulis dua cara. Unit tu sama ada kilogram meter saat negatif 1 kuasa negatif 1 ataupun meter per saat. Okey. Seterusnya, kalau momentum mesti ada kaitan dengan prinsip keabadian momentum. Apa itu? Iaitu prinsip keabadian momentum menyatakan bahawa tanpa daya luar, jumlah momentum sebelum pelanggaran adalah sama dengan jumlah momentum selepas pelanggaran. Okey, kita tengok ni. Sebelum pelanggaran, contoh kita lori tu bergerak dalam berat dia ialah 3000 kg. Laju dia pula ialah 10 meter per saat. Jadi apabila dilanggar dengan kereta yang tidak bergerak pegun, jadi kita nyatakan konsep dia apabila objek pegun tiada momentum kerana hal lajunya sifar. Okey, momentum lori hal laju jisim darab hal laju. Jadi 3000 darab 10, kita dapatlah 30,000 kg meter per saat. Jadi jumlah momentum yang ada pada ini sebelum pelanggaran. Jadi momentum yang ada pada lori ialah 30,000 kg meter per saat. Kita tengok selepas pelanggaran pula, bila kita langgar, kita tengok kita tak tahu apa hal laju lori selepas itu, tapi berat jisimnya kekal sama, iaitu 3000 kg. Manakala kereta pula berubah hal lajunya, iaitu menjadi 15 meter per saat. Okey, momentum lori ketika ini 3000 darab V, iaitu hal laju kita tak tahu. Jadi kita kekalkan pada V. Dan momentum kereta 1000 jisim darab hal laju, iaitu 1000 kg darab
15 meter per saat. Jadi kita dapat 15,000 kg meter per saat. Jadi jumlah momentum ialah 3,000 darab V tambah 15,000 kg meter per saat. Kita tak dapat nak tentukan dia kerana sebab kita tak dapat jumlah tetap sebab halaju lori sebab tu kita tak tahu. Jadi cara untuk kita dapatkan halaju lori tu, kita pakai prinsip keabadian momentum, iaitu momentum sebelum pelanggaran iaitu 30,000 kg meter per saat sama dengan selepasnya iaitu 3,000 darab V campur dengan 15,000 kg meter per saat. Jadi kalau kita tengok kat situ susah, saya tak boleh nak conteng. Jadi saya cuba terangkan sebaik mungkin. Baiklah, jadi 30,000 darab V campur 15 kg meter per saat sama dengan V, sama dengan velocity. Itu halaju. Itu halaju tu V tu kita pindahkan kita kekalkan. Lepas tu saya nak terangkan. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, 15,000 tu dia terbalikkan, yang bawah ni dia dah terbalikkan. Jadi sebenarnya 15,000 tu dah pindahkan ke sebelah, jadi tambah, jadi tolak. Jadi 30,000 tolak 15,000. Seterusnya pula 3,000 darab halaju. Proses darab di sini, jadi bila kita pindahkan ke sebelah maka dia jadi proses bagi. Sebab tu lagi dia jadi 30,000 tolak 15,000 bahagi 3,000. Jadi bila kita tolak 30,000 tolak 15,000 bahagi 3 sama dengan 5. Jadi halaju V ialah 5 meter per saat. Tak apa, bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah nanti anda cuba cari cara untuk jelaskan dengan lebih. Ni untuk prinsip keabadian momentum ni. Tip SPM, murid perlu hafal formula momentum dan banyak buat latihan yang melibatkan formula tersebut. Kenal pasti dulu jisim dan juga halaju. Baiklah, ni ada contoh. Contoh nak kira momentum. Jadi jisim dengan momentum. Bismillahirrahmanirrahim. Iaitu pemain baseball membaling bola 0.2 kg pada kelajuan 3 meter per saat. Jadi jisim darab momentum darab halaju jadi 0.2 kg darab 3 meter per saat, jadi 0.6 kg meter per saat. Ataupun yang kedua, kita tengok contoh lagi, 0.4 kg. Seorang pemain baseball membaling bola 0.4 kg pada kelajuan 8 meter per saat. Hitung momentum bola itu, iaitu 0.4 kg darab 8 meter per saat sama dengan 3.2 kg meter per saat. Nanti kita akan, lepas ni kita akan pergi untuk tengok soalan.